Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, salam sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Nabiha binti Muhammad Hisham dari Unit Bahasa Melayu 2 akan melunaskan tugasan kedua bagi kod subjek GPPP 1092 atau Pengantar Pengajian Pendidikan. Sebelum itu, pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk kualiti dan keupayaan generasi baharu dalam menyesuaikan diri ketika berhadapan dengan cabaran dan perubahan peradaban global. Oleh itu, guru memikul tanggungjawab yang besar untuk melahirkan modal insan yang mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran bahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Jadi, saya telah menyediakan satu rakaman video berkaitan dengan alat bantu mengajar yang boleh digunakan oleh para guru di sekolah dan juga ibu bapa di rumah. Di sini, saya ingin memperkenalkan sebuah alat bantu mengajar yang direka oleh saya sendiri yang diberi nama di mana pasangan saya. Saya juga akan berkongsi bagaimana cara untuk mencipta produk ini serta bagaimana cara untuk menggunakannya.
Sebenarnya, produk ini telah diciptakan untuk kegunaan tenaga pengajar iaitu guru-guru di sekolah. Dengan cara ini, para guru boleh mengubah cara pengajaran mereka ke arah yang lebih sesuai untuk pelajar-pelajar turut serta dalam sesi pengajaran dan pembelajaran dengan memberikan sepenuh tumpuan mereka terhadap guru. Selain itu, produk ini juga diciptakan istimewa untuk pelajar-pelajar sekolah rendah yang berumur lingkungan 7 hingga 8 tahun. Hal ini dikatakan demikian kerana sudah semestinya mereka menginginkan sesuatu yang boleh dimain untuk keseronokan, tetapi dalam masa yang sama ia membantu meningkatkan perkembangan kognitif pelajar-pelajar ke arah yang lebih tinggi. Para pelajar akan mengikuti sesi pembelajaran yang berkaitan dengan produk ini dalam subjek Bahasa Melayu untuk subtopik pengenalan huruf. Dalam peringkat awal proses pengajaran dan pembelajaran, murid-murid akan didedahkan kepada pengenalan abjad terlebih dahulu sebelum mereka mempelajari ke fasa yang lebih tinggi iaitu cara membatangkan suku kata. Jika ingin dipersoalkan kenapa produk ini dicipta adalah atas sebab-sebab tertentu. Jadi di sini saya telah kemukakan 5 sebab untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut. Sebab yang pertama adalah untuk mengelakkan kecuaian dalam penggunaan huruf besar dan huruf kecil antara para pelajar. Dalam usia kanak-kanak, sudah menjadi kebiasaan kepada mereka untuk melakukan kesalahan yang mudah seperti tertukar abjad dan sebagainya. Hal ini ada benarnya kerana mereka tidak selalu menghabiskan masa dengan sesi pembelajaran. Dengan cara mencipta permainan seperti ini, kemungkinan besar mereka akan tertarik untuk terus kekal belajar bagi menguasai sepenuhnya apa yang dipelajari. Sebab yang kedua adalah untuk mengasah kemahiran pelajar-pelajar dengan melaksanakan produk ini secara berulang-ulang. Dalam teori behaviorisme telah membuktikan bahawa proses pembelajaran akan berlaku atau lebih berkesan apabila berlaku perubahan tingkah laku maupun tingkah laku yang diulang secara terus. Produk mengenali huruf besar dan huruf kecil ini mampu membantu memperkuatkan lagi dasar pembelajaran para pelajar dalam bahasa yang merupakan asas penting untuk belajar keterampilan bahasa yang lebih kompleks di kemudian hari. Sebab yang ketiga adalah untuk mempercepatkan proses belajar murid-murid. Produk mengenali huruf besar dan huruf kecil dirancang untuk membantu dalam mempercepatkan proses pembelajaran murid-murid dalam memahami konsep huruf besar dan huruf kecil itu sendiri. Dengan menggunakan produk seperti ini, para pelajar dapat bermain sambil belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan juga efektif sehingga boleh mempercepatkan proses pembelajaran mereka. Sebab yang keempat adalah untuk membantu pelajar-pelajar memahami konsep dengan lebih baik. Dalam konteks ini, para pelajar dapat belajar dengan cara yang lebih interaktif maupun visual dengan menggunakan produk yang telah diciptakan ini. Produk ini sedikit sebanyak dapat membantu mereka untuk memahami konsep dengan lebih baik dengan cara yang menarik dan mudah difahami. Akhir sekali adalah untuk memastikan murid-murid dapat merasai pengalaman mengenali bentuk huruf secara realiti. Produk mengenali huruf besar dan huruf kecil ini dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih kreatif dan interaktif bagi para pelajar. Produk ini dirancang untuk membuat mereka belajar dengan cara yang lebih tertumpu sehingga lebih tertarik dan termotivasi untuk terus belajar. Sekarang kita beralih pula kepada kaitan produk ini ke arah aspirasi dan hala tuju pendidikan. Menyedari akan keperluan melahirkan modal insan bertaraf dunia, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menghasilkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025 bagi menyediakan pendidikan terbaik untuk semua murid. Berikut merupakan 6 aspirasi yang perlu ada dalam diri setiap murid
yang mana sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Antaranya termasuklah pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dui bahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Jadi di sini saya telah sertakan dua kaitan produk ini ke arah aspirasi dan hala tuju pendidikan. Kaitan yang pertama ialah mengasah kemahiran berfikir murid supaya lebih kreatif dan inovatif. Produk mengenal huruf ini dapat membantu mengasah kemahiran berfikir murid kerana ia melibatkan proses kognitif yang penting untuk memperkembangkan lagi pengetahuan bahasa dan juga literasi murid-murid. Antara kemahiran berfikir yang boleh diasah melalui penggunaan produk mengenal huruf termasuklah membantu anak-anak untuk mengenali dan membezakan huruf-huruf dengan baik. Secara tidak langsung, para pelajar akan dinilai tahap kemampuan mereka untuk memperhatikan setiap gambaran huruf yang dilihat itu. Produk ini juga dapat membantu kanak-kanak mengembangkan kemampuan memori mereka di mana mereka harus mengingat nama dan bentuk huruf-huruf dan kemudian menggunakannya melalui kata-kata dan pengucapan. Selain itu, kanak-kanak perlu belajar mengaitkan huruf-huruf dengan suara dan objek tertentu yang dimulai dengan huruf yang sama. Sebagai contoh, huruf A untuk api tetapi huruf A juga untuk ayam. Tambahan pula, produk mengenal huruf ini juga dapat membantu kanak-kanak mengembangkan kemampuan pemecahan masalah mereka. Mereka harus menyelesaikan teka-teki dan mengidentifikasi huruf-huruf yang hilang dalam papan kad tersebut supaya menjumpai pasangan masing-masing. Seterusnya, kaitan yang kedua ialah meningkatkan pengetahuan murid-murid. Produk mengenali huruf besar dan huruf kecil ini dirancang untuk membantu kanak-kanak memahami dan mengenali perbezaan dari segi rupa, bentuk dan cara penulisannya. Hal ini sangat penting dalam pengembangan keterampilan membaca dan juga menulis kerana kanak-kanak perlu memastikan diri mereka sudah cukup faham tentang kelainan huruf besar dan huruf kecil supaya dapat membaca dan menulis dengan benar. Sekarang kita beralih pula kepada keselarasan produk ini ke arah falsafah pendidikan kebangsaan maupun falsafah pendidikan guru. Sebenarnya, produk ini adalah berlandaskan kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Hal ini dikatakan demikian kerana produk ini dirancang mengikut kesesuaian tahap atau peringkat perkembangan manusia, yakni fokus ini diutamakan khas kepada kanak-kanak ataupun para pelajar yang berumur dalam lingkungan 7 hingga 8 tahun. Bukan itu sahaja, seperti yang kita tahu di mana pendidikan boleh dibahagikan kepada dua, iaitu pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. Oleh itu, jika melihat kepada pelaksanaan pendidikan secara tidak formal, ibu bapa sebenarnya boleh mencipta produk ini dan mengaplikasikannya di rumah bersama-sama dengan anak-anak mereka untuk pendedahan awal sebelum melangkah ke alam persekolahan. Namun, ia juga tetap akan dilaksanakan di sekolah secara formal oleh para guru untuk pengajaran yang lebih mantap dan berkesan. Oleh itu, pendidikan yang berterusan adalah sangat penting kerana ia dapat membantu individu dalam menyesuaikan diri dengan sesuatu perubahan yang berlaku di dalam kehidupan. Bukan itu sahaja, pendidikan awal kanak-kanak adalah amat penting bagi membentuk sahsiah dalam diri individu tersebut. Hal ini kerana pendidikan yang baik sejak kanak-kanak adalah sangat membantu dalam membina sahsiah seseorang individu. Bertitik tolak daripada itu, sahsiah seseorang akan terus berkembang dari semasa ke semasa sehinggalah membawa kepada kelahiran individu yang berpendidikan serta mempunyai sahsiah yang baik. Persoalannya, produk ini terlibat dalam ancakan yang keberapa, sama ada pertama ataupun yang kedua. Sebenarnya, produk ini terlibat dalam ancakan yang kedua, di mana adalah untuk memastikan setiap murid dapat menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan yang lain. Dan produk ini juga terlibat dalam anjakan yang ke-9, iaitu bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor awam secara meluas. Apakah kelebihan produk ini diciptakan kepada pengguna?
Jadi saya telah kemukakan dua kelebihan di sini. Yang pertama ialah dapat memperkaya kosakata para pelajar dengan lebih luas. Dengan mengenali huruf besar dan huruf kecil, para pelajar dapat memperkaya kosakata mereka dengan membezakan antara kata yang ditulis itu menggunakan huruf besar maupun huruf kecil. Hal ini dapat membantu mereka untuk mengerti makna dan penggunaan kata-kata dengan lebih baik. Kelebihan yang kedua ialah sebagai persediaan kepada pelajar-pelajar ke tahap yang lebih tinggi. Mengenali huruf besar dan huruf kecil adalah salah satu dasar yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa dan merupakan persiapan bagi pelajar-pelajar untuk mempelajari sesuatu hal yang lebih kompleks seperti tata bahasa dan juga kata-kata pada tahap pembelajaran yang lebih tinggi. Secara holistiknya, produk ini dapat memberi impak kepada ramai pihak. Antaranya termasuklah guru-guru yang ingin mencuba sesuatu kelainan kepada murid. Sekiranya guru-guru sentiasa menekankan kepada pembelajaran yang sama, maka proses pembelajaran itu tidak akan berjalan dengan lancar kerana para pelajar suka akan sesuatu kelainan dalam hidup mereka. Kesan yang kedua adalah kepada para pelajar, khususnya kepada mereka yang baru sahaja ke alam persekolahan. Seperti yang kita tahu, kanak-kanak yang masih kecil yang berumur dalam lingkungan 7 hingga 8 tahun, mereka suka akan sesuatu yang menyeronokkan untuk mereka mempelajari sesuatu baharu. Sebagai contoh, guru-guru boleh menyediakan suatu alat permainan, tetapi dalam masa yang sama, permainan tersebut dapat memberikan sesuatu pembelajaran kepada mereka. Dan kesan yang ketiga adalah kepada ibu bapa yang komited untuk mengasah anak-anak pada usia yang masih kecil. Oleh itu, semua pihak termasuklah ibu bapa serta para guru untuk saling berkolaboratif antara satu sama lain bagai aur dengan tebing untuk sama-sama mengorak langkah menuju ke arah kecemerlangan anak-anak melalui penglibatan terhadap pelbagai aktiviti yang melibatkan pembelajaran sejak kecil lagi supaya mereka sudah terbiasa dengan perkara asas. Para guru juga boleh mengambil pelbagai inisiatif yang lain yang mampu menarik minat para pelajar untuk terus mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Dari Kedah ke Pekansari, singgah sebentar di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian, terima kasih.